Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Kumpulan kami akan berkongsikan tentang topik senaman. Sebelum kita mulakan, pernahkah anda dengar tentang apa itu penyakit hipokinetik? Untuk pengetahuan anda, penyakit hipokinetik sering dikaitkan dengan masyarakat kini yang kurang bergerak serta kurang bersenam. Menurut Wee, istilah penyakit hipokinetik terbahagi kepada dua, iaitu hypo bererti kurang dari tahap normal dan kinetik bermaksud aktif. Apabila dirangkumkan, ia menjadi satu penyakit akibat daripada amalan hidup yang kurang aktif atau dengan kata lain, kurang bersenam. Di antara jenis-jenis penyakit hipokinetik termasuklah sakit jantung, tekanan stres, tekanan kolesterol yang tinggi, obesiti, tekanan darah tinggi, kencing manis, sakit sendi dan sakit tulang belakang. Apatah lagi apabila kita kaitkan dengan sikap masyarakat kini yang tidak mengambil berat tentang senaman. Ada pula golongan yang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan bentuk badan yang diingini tanpa perlu bersenam. Malah, kerja-kerja di rumah pula telah digantikan dengan menggunakan mesin dan alat pemudah kerja seperti pembersih vacuum dan mesin basuh. Maka, tidak hairanlah apabila penyakit-penyakit hipokinetik semakin berleluasa di masa kini. Oleh itu, senaman haruslah dijadikan sebahagian daripada kewajipan dalam hidup setiap masyarakat. Apa itu senaman dan mengapa kita perlu bersenam? Senaman adalah satu bentuk aktiviti fizikal atau riadah yang selalunya dilakukan dalam jangka masa tertentu secara berulang kali. Tujuan utama bersenam adalah untuk meningkatkan kecergasan dan kesihatan fizikal dan mental. Senaman biasanya dilakukan secara kerap selama 20 hingga 60 minit sehari, 3 hingga 5 kali seminggu. Terdapat berbagai-bagai jenis senaman. Contoh senaman yang paling selalu masyarakat lakukan adalah berlari, berjalan, berenang, berbasikal dan berkayak. Untuk mencapai kecergasan yang optimum dan berlandaskan kesihatan, terdapat beberapa aspek senaman yang akan dikongsikan dalam video ini. Mari kita teruskan dengan kebaikan bersenam. Kebaikan bersenam. Antara kebaikan bersenam ialah kita dapat mencergaskan tubuh badan. Kita akan berasa lebih cergas dan sihat semasa kita bersenam. Kita juga boleh mengeluarkan peluh apabila kita berjoging atau berjalan kaki. Bersenam juga dapat melawan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti obesiti dan sakit jantung. Seterusnya, bersenam juga dapat mengisi masa lapang kita. Kita tidak akan terlibat dalam gejala sosial apabila kita bersenam kerana kita dapat membezakan aktiviti yang sihat dengan aktiviti yang tidak sihat. Bersenam juga dapat mematangkan minda dan tubuh badan kita. Jika kita bersenam, kita sedang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Selain daripada itu, bersenam juga dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi. Kita dapat memberikan fokus sepenuhnya pada senaman dan tidak memikirkan stres seperti di tempat kerja, sekolah atau rumah untuk membina pemikiran yang tenang. Dengan bersenam juga, kita dapat mengubati masalah psikologi. Akhir sekali, bersenam juga merupakan terapi minda. Kita dapat menghirup udara yang segar semasa kita melakukan senaman di luar rumah. Contohnya, seperti di taman permainan dan taman rekreasi. Kita juga tidak memerlukan kos yang tinggi untuk bersenam di dalam gym yang banyak dibuka di sekitar bandar. Bersenam dapat menjadikan rakyat Malaysia cergas dan cerdas. Keletihan. Anda akan sering keletihan walaupun sudah makan, minum dan berehat secukupnya. Situasi ini bermakna badan anda sedang kelaparan dan perlukan pergerakan. Seterusnya, sukar untuk tidur.
Jika anda berdepan dengan masalah sukar untuk tidur, jangan pula merungut. Sebaliknya, mulakan aktiviti bersenam dengan kadar segera kerana dengan bersenam akan memberikan tidur yang berkualiti. Menurut kajian, penyelidikan dari salah sebuah universiti mendapati mereka yang mengamalkan senaman boleh tidur 1.25 jam lebih lama berbanding dengan mereka yang tidak terlibat langsung dalam aktiviti fizikal. Kerap lapar. Ramai yang beranggapan apabila jarang bergerak menjadikan seseorang individu itu tidak perlukan tenaga yang banyak sekaligus akan mengurangkan keperluan untuk anda makan. Tetapi, hal yang sebenarnya, apabila badan anda kurang bergerak, rasa lapar berlaku dalam situasi tersembunyi. Tubuh yang lesu atau kurang bermaya dan kurang bergerak menjadikan penyebab pada pengeluaran hormon yang berlebihan dan ini akan memaksa anda makan berlebihan sepanjang hari. Terakhir sekali, tubuh badan kaku dan keras. Mungkin ada antara anda yang pernah merasa kaku dan keras terutama di sekitar belakang badan, bahu dan pinggang. Ini bermakna badan anda perlukan pergerakan kerana apabila kurang bergerak, ini adalah penyebab otot dan sendi anda menjadi kaku. Pada peringkat awal, anda bersenam akan terasa sakit. Ini disebabkan otot dan sendi anda baru sahaja menyesuaikan diri dengan pergerakan fizikal. Peraturan senaman. Yang pertama, kita mestilah melakukan aktiviti memanaskan badan, warm up sebelum memulakan aktiviti senaman dan aktiviti menyejukkan badan, cool down selepas bersenam. Tujuan aktiviti memanaskan badan adalah untuk menambah kadar peredaran darah dalam otot sebagai persediaan untuk kita melakukan aktiviti. Tujuan aktiviti menyejukkan badan pula ialah untuk menghalang darah daripada berkumpul dan boleh menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Kalau kita terus mula bersenam tanpa memanaskan badan, ia akan menyebabkan kecederaan, contohnya kekejangan otot ataupun otot, tendon dan ligamen terkoyak. Seterusnya ialah lakukan senaman mengikut kaedah dan teknik yang betul. Perkara pertama sekali yang perlu dilakukan sebelum kita memulakan senaman ialah regangan otot. Teknik regangan otot ni penting bagi memastikan otot kita tak terbeban ketika melakukan senaman berat. Yang ketiga ialah jangan bersenam ketika badan tidak sihat. Ini kerana ia akan memberi tekanan kepada kesihatan diri kita. Aktiviti senaman yang padat boleh beri kesan kepada sistem imuniti badan dan menyebabkan kita lebih terdedah kepada jangkitan. Yang keempat ialah memakai pakaian yang sesuai dan selesa. Contohnya dengan memilih pakaian yang longgar dan warna yang terang. Pakai pakaian yang longgar adalah bagi memudahkan pengudaraan, mengurangkan peluh dan buat kita selesa untuk bergerak. Jangan pakai seluar jeans atau baju kurung sebab takut nanti pergerakan kita terbatas. Pemilihan warna yang terang adalah supaya apabila kita bersenam di luar ataupun outdoor, ia dapat memantulkan cahaya matahari dan kurangkan kepanasan pada badan. Dan yang terakhir ialah memakai kasut sukan yang bersesuaian dengan aktiviti senaman. Kasut yang sesuai mestilah kasut yang mampu menampung kaki dan berat badan dengan stabil dan mengurangkan rasa sakit. Regangan asas.
melakukan senaman. Lompat bintang. Lari setempat. Tekan tubi. Plank. Bangkit tubi. Separa cangkung atau squash. Kesimpulannya, rakyat Malaysia mesti bersenam. Hal ini kerana bersenam memberi banyak faedah dan kebaikan kepada diri kita. Setiap orang perlu meluangkan masa untuk bersenam, sama ada pada hujung minggu dan pada hari cuti. Bersenam banyak memberi manfaat dan keuntungan kepada kita. Contohnya, kita mendapat tubuh badan yang sehat. Oleh itu, kita perlulah mula bersenam dari sekarang untuk menjaga kesehatan kita dan mengelakkan penyakit berjangkit. Jadikan aktiviti bersenam sebagai amalan hidup agar menjadi masyarakat yang sehat sejahtera.